merasai. Jadi mengalami merasai ini, dia jadi alami rasai itu daripada TPS, terima percaya serah, tanpa analisa. Ini tanpa memikir lagi. Pikiran sudah putus, tak fikir dah. Macam kita terima dia mati, ada fikir lagi? Sedih tak? Kenapa sedih? Sebab TPS, tanpa analisa. Itu pengalaman mengajar kita. Jadi kita ambil khulasa. Mana kita ambil daripada apa yang kita baca, faham, ingat itu menjadi pedoman hidup. Pengalaman aku dalam kehidupan ini, apa juga yang aku alami rasai, titik tolaknya bermula daripada TPS. Rasa di situ. Di situ kalau kita sudah paham baik, bagaimana kita nak cuitkan rasa manis. Rasa ada dua. Satu rasa manis, satu rasa pahit. Ataupun kita kata rasa manis yang beracun, rasa manis yang penawar. Jadi manis ini ada dua. Kalau manis itu yang beracun, itu makna dalam manis ada pahit itu. Ada tak sehat. Kalau manis itu yang membangsakan penawar, itu lain kendaki. Sebab tu manusia ini dia ada sesuatu yang dia buat selalu, tak putus. Itu makna biasa, kebiasaan. Apa juga yang jadi kebiasaan kita akan menjadi keselesaan kita. Apa juga menjadi keselesaan kita akan timbul cetus rasa. Jadi biasa, selesa, rasa. Ini rasa selesa dengan kebiasaan. Apa tak boleh? Biasa, selesa, rasa. Rasa apa? Rasa selesa dengan kebiasaan. Betul, kalau kita biasa turun pintu sini, rasa selesa nak pergi pintu sana. Nak baik. Jadi manusia ini biasa, selesa, rasa. Biasa, selesa, rasa. Jadi kalau kita lihat manusia ini, apa kebiasaan dia? Di situ akan timbul keselesaan. Bila timbul keselesaan, dah kena selesa ni rasa selesa. Selesa duduk begini, mana rasa selesa ni? Kenapa rasa selesa begitu? Itu yang kebiasaan saya. Makan nasi kena ada garam sikit. Tak ada garam, macam tak makan. Sebab kebiasaan. Kebiasaan, keselesaan. Keselesaan ada kerasaan. Mana ada rasa di situ. Rasa, selesa dengan kebiasaan. Tapi rasa, selesa dengan kebiasaan. Rasa itu rasa manis yang beracun, rasa manis yang penawar. Satu orang rasa sedap, waflah lupa lalai. Dah biasa dah. Selesa suruh dengan waflah lupa dan lalai, sehingga manis lah. Tapi itu manis yang beracun. Yang kita naknya rasa manis yang penawar. Jadi itu kaedah. Jadi ringkas, mudah, senang, tepat. Tak pening. Engkau dah mengaji kitab tu, dia nak terang ni lah. Ini dia nak terang itu. Ilmu tasawuf itu, dia terang inilah, supaya engkau sampai pada pemutusan itu. Bila sampai keputusan yang terang jelas, apa juga yang terang jelas menjadi kenyataan. Itu kita buat kalimat pula. Terang, jelas, nyata. Sebelum nyata ini, nyata sesuatu, nyata, kenyataan, itu bangku. Sebab sudah terang jelas pada ilmu menerangkan bangku itu bagaimana. Terang jelas ini bagian ilmu. Apa juga yang terang jelas pada ilmu yang kita TPS, terima percaya serah. Maka di situ akan jadi kenyataan. Maka kenyataan kehidupan ini sangat-sangat berhubung dengan apa yang kita sudah terima percaya serah pada apa yang kita baca, faham, ingat ilmu. Ilmu ini baca, faham, ingat. Engkau nak jadi alim, rukun tu alim 3. Mesti ada baca. Dalam baca itu faham. Sudah faham, ingat apa yang kau baca, faham. 3. Baca, faham, ingat. Baca, faham, ingat. Jadi bila sudah ada baca, faham, ingat, jadi alim.
Orang alim yang kita kata alim, kenapa? Karena dia ada baca. Bukan sekadar baca, dia faham sungguh apa yang dia baca itu. Bukan sekadar faham, dia ingat pula apa yang dia baca faham. Itu alim. Tapi alim yang belum sempurna. Yang dikehendaki kesempurnaan alim, sudah dia baca, dia faham, sudah dia faham, dia ingat, sudah diingat, dia amalkan. Apa yang dia baca, faham, ingat. Tambah satu lagi, baca, faham, ingat, amalkan. Tapi belum lagi sempurna di dalam kesempurnaan. Setelah dia amalkan, mesti ada pula mana ikhlas sepenuh hati, berbetulan dengan sebenarnya, dan hadir hati serta berketelan apa juga hal keadaan sekalipun. Ini 7 kalimat. Baca, faham, ingat, amalkan, ikhlas sepenuh hati, berbetulan dengan sebenarnya, hadir hati serta berketelan apa juga hal keadaan sekalipun. Susah, hal keadaan terbagi pada 2. Susah, senang, sakit, sehat, suka, duka, puji, keji, sokong, bangkang, dapat, tak dapat, pahit, manis. Ini 2 yang bersalahan. Tak kira engkau raja, rakyat jelata. Bila engkau berada di atas muka bumi ini, takdir pada sudut pahit, manis, baik, buruk, kita kongsi bersama. Engkau Cina, engkau India, engkau Melayu, tetap putusan Tuhan di sini, pahit, manis, baik, buruk, kita kongsi. Benda sama, satu bumbung. Engkau kaya pun engkau akan mengalami pahit, manis, baik, buruk. Engkau miskin, bapa gedana, pasti engkau mengalami pahit, manis, baik, buruk. Tak boleh ubah. Tinggal lagi orang yang ada ilmu, yang ada pembukaan, dia tangani pahit lain. Orang bercinta ini, pahit tu menyebabkan manis bertambah manis. Kan lain itu. Ya. Tapi kalau orang tak jatuh cinta lagi, jangan katakan pahit, manis pun jadi pahit juga. Sebab dia seorang diri, kelana. Ya, tak ada siapa. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta, Allah, apa saja dia buat manis. Akan lain bahasa itu. Jadi sebab itu kita datang sini nak jatuh cinta. Jatuh cinta bagaimana? Mesti jumpa orang cinta, orang yang dah bercinta. Siapa itu? Muhammad Habibullah, Isa Ruhullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalamullah, Muhammad Habibullah, kekasih. Ini orang berkasih. Kita umat kasih. Sebab ilmu kita, orang yang betul-betul faham, mesti dasarnya kasih. Boleh sebut dasar kasih, tapi mampukah engkau terangkan semua penerangan itu masuk lubuk kasih? Belum tentu. Belum tentu. Engkau boleh baca kitab, tapi mungkin kau tak nampak kenyataan kitab. Nak nampak itu engkau kena duduk. Kena duduk pada apa yang kau baca, faham, ingat itu dengan bertapa lama masa sehingga jadi darah daging, sehingga engkau mesra alam ini, sehingga kau tengok saja di mana kau nampak, tak ada lagi yang lain melainkan dia. Itu kata hadir. Dia tak boleh dah. Macam kita kata, kita tengok di mana saya nampak makhluk, begitulah orang yang tenggelam tengok mana saya nampak Khalik. Sama aja. Takkan kau sebelah sana boleh, sebelah sini mustahil. Orang itu tak ada. Tak ada. Allah akan katup alam ini. Allah masih simpan alam ini sebab masih ada orang-orangnya. Ini orang berkata Allah, yakni orang yang pandang saja makhluk ingat Allah. Orang itu mesti ada. Kalau tak ada orang itu, buang ayat ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Buang ayat itu. Kalau ayat dah, mesti orang yang selaras dengan ayat itu mesti ada. Macam Allah kata, manittakhadha ilahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang yang mengambil dirinya, nafsunya itu sebagai Tuhan? Maknanya ayat menerangkan itu tentu ada orang itu. Kalau ayat menerangkan munafik bagaimana? Tentu ada orang munafik. Kalau ayat menerangkan orang mabuk Tuhan, tentu ada orang mabuk.
Tak ada. Macam mana ayat itu? Macam kita kata construction, big construction ini, kalau dia buat, dia kata plan. Apa yang nampak pada construction land, site, bersesuaian dengan plan. Ilmu Quran itu. Quran itu ini construction land, construction site. Tuhan pamerkan sesuai dengan kalamullah, kalam Rasul, kalam ilmu. Itu plan. Senang. Orang boleh baca plan, lainlah. Yang kita tak tahu baca plan. Ya, mungkin baca ada plan, tapi bila masuk land, hilang plan. Ya, plan dah baca, masuk land, dia tak nampak. Sebab dia tidak ada iftah. Bukanlah kita nak mendakwah kita ni terbuka, tapi dengar percakapan kita, fikir sendiri, nilai sendiri. Dan mari kita berjalan. Mari kita berjalan. Setiap saat kita mendamping, tengok apa keluar melalui kalam kita. Kalau orang ada, dia akan keluar apa yang dia ada, bukan boleh buat-buat. Kalau dia berada di situ, itu akan keluar. Tak boleh berlakon tak lama. Tahu? Tak boleh berlakon tak lama. Jadi orang kalau dah jadi, kita yang ini, kita belajar ini, kita nak mana tuntut ilmu. Itu ilmu itu mana belajar, mana baca nak jadi, tahu nak tahu, atau tahu nak jadi. Kalau tahu nak tahu banyak. Boleh hafal Al-Quran. Quran dia boleh hafal, tapi dia tak jadi. Dia hafal. Dia hafal. Sebab itu berita-berita, mendengarkan orang hafal Quran pun, kita tengok bunyi cerita macam-macam. Sebab dia hafal. Boleh hafal. Bukanlah kita memperlecehkan orang hafal. Bagus, alhamdulillah. Tapi hafal sahaja belum mencukupi. Belum. Bukan hafal saja. Nak jadi apa yang kamu hafal. Nak jadi itu dia kata, banyaknya. Tak banyak. Sebab itu dibahagikan fardu ain, fardu kifayah. Ain ini benda yang lengkungan kecil. Engkau pergi jauh macam mana sekalipun, jangan lepas lengkungan bulatan ini. Ini bulatan tentang hakikat insan diri engkau. Bahagian fikiran engkau, bahagian perasaan engkau, bahagian perbuatan engkau. Ini anggota 7. Inilah 3 yang kita nak baca, faham. Ingat dengan guru mursyid. Kalau kita faham ini, engkau pergilah mursyid mana sekalipun, engkau akan faham. Sebab mursyid mana sekalipun dia akan terang ini. Cuma cara penerangannya terkadang kekaburan, cara penerangan terkadang pening, cara penerangan itu terkadang jelas, terkadang bercampur, itu saja. Tapi tak lari daripada 6, 1, 5, 3. 6 ini bahagian rukun iman, 1 ini bahagian rukun ihsan, 5 ini bahagian rukun Islam, 3 ini rukun alamat sa'ah, alamat kiamat. Jadi pengajian kita berputar pada 5, 6, 1, 3 ataupun 6, 1, 5, 3. Boleh baca berapa. Kalau ambil 5, 6, 1, 3 ini bersesuaian dengan hadithul Jibril. Bila datangnya malaikat Jibril berpakaian putih, duduk lutut melutut, bertanya malaikat Jibril pada Rasulullah, khabarkan pada aku apa itu Islam. Ini 5. Maka Rasulullah menjawab, sadaqta, betul. Khabarkan pada aku apa itu iman. Ini 6, 5, 6. Maka Rasulullah jawab, sadaqta, betul. Khabarkan pada aku apa itu ihsan. Rasulullah jawab, itu muraqabah, ini pusatan tumpuan kepada dia, berentasi lain daripada dia, sehingga lain daripada dia itu tidak mengusik, ganggu, kacau yang membawa kepada bercara roboh. Bahkan usik, ganggu, kacau yang membawa kepada bersatu teguh. Hakikat kita berada di muka bumi, pasti kita akan mendapati usik, ganggu, kacau. Tapi natijah usik, ganggu, kacau sama ada bercara roboh atau bersatu teguh. Usik, ganggu, kacau mesti ada di kehidupan ini. Kalau tak ada usik, ganggu, kacau, hidup tidak bermakna. Mesti ada usik, mesti ada ganggu, mesti ada kacau. Bila ada usik, ganggu, kacau, di sinilah muscle otot-otot rohani akan naik.
bagi mereka yang ada faham yang kebenaran. Kalau tak faham, dia meleset. Meleset dengan makna bercerai roboh pikiran tauhid, bercerai roboh perasaan tasawuf, bercerai roboh perkataan perbuatan fiqh. Itu makna bercerai roboh. Mendepani usik ganggu kacau, bercerai roboh. Mendepani usik ganggu kacau, bersatu teguh. Tak mau. Jadi ini bahagian satu, pusatan tumpuan. Itu ihsan rukunnya. Khabarkan pada aku tentang Islam, khabarkan pada aku tentang iman, tadi ihsan. Khabarkan kepada aku tentang kiamat. Soalan keempat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang bertanya dan yang kena bertanya itu lebih mengetahui. Mana yang tanya, yang kena tanya tak tahu. Ini Rasulullah isyari, ini isyarat, dia bawa kita kepada tempat ghaib, tempat engkau tak tahu, aku pun tak tahu. Ini menafikan kenyataan aku supaya timbul dia mutlak. Ambil faham pada situ. Ulama-ulama yang memahami ma'ani yang dalam itu, dia mengambil makna di situ. Maknanya rukun yang pertama ini tidak ada keakuan diri. Itu maknanya orang yang dapat hakikat 561 ataupun 615 ini orang yang dapat hakikat tauhid, hakikat tasawuf, hakikat fiqh, dia akan hilang keakuan diri. Bila kata begitu, mereka pun sudah bergegar dengan kenyataan jalal Allah dan jamal Allah. Maka malaikat tanya balik, ya Rasulullah, khabarkan pada aku alamatnya. Tadi dia kata tentang kiamat, maka engkau tak tahu, aku pun tak tahu. Baik, berikan alamat. Di sinilah maknanya ada ilmu alamat. Sebab itu orang yang boleh baca alamat, dia halus. Ilmu alamat, ilmu isyarat. Orang boleh baca alamat, dia pandangan dia halus, dia boleh baca alamat. Dia tahu. Macam dia doktor boleh baca alamat, dia tengok matanya kuning sikit, kulitnya pucat, dia tahu ini kurang vitamin ini. Itu doktor. Orang-orang yang Tuhan buka mata hatinya, tentulah bahagian dia pula. Boleh. Macam orang-orang berkebun, dia tengok pokok, dia tengok durian, dia tengok buah rambutan tu merah sikit, nak kuning sikit, ini nak masak. Boleh membaca alamat, boleh. Itu ilmu alamat pula. Ilmu alamat, ilmu isyarat, ilmu mukasyafat, ilmu khabar. Ilmu ada 4 pula, itu kita bahas nanti. Jadi di sini maknanya bila malaikat Jibril khabarkan pada aku alamatnya, maka Rasulullah kata 2 alamat. Pertama, kamu akan lihat Tuhan melahirkan hamba melahirkan Tuhan. Hamba melahirkan ini maknanya keadaan sekeliling ni akan bertukar. Kebenaran jadi salah, yang salah jadi benar. Itu isyarat, isyari. Karena ulama-ulama dia ambil maknanya ini. Dan memang kita tengok sekarang ini, yang perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Kebenaran dikatakan kesalahan, kesalahan dikatakan kebenaran. Bertukar semuanya. Kemudian tu makna-makna orang belajar pun jadi macam celaru. Sama-sama kita pun jadi bengong. Yang halus, yang kasar, macam-macam lah peringkat. Bertukar, definasi. Jadi di situ kita ambil maknanya di sini. Orang yang betul-betul dapat hakikat tauhid, iman dan hakikat tasawuf ihsan dan juga hakikat Islam fiqh ini, dia akan berkemampuan memberikan definisi, mendapati cabaran hidup ini pada tahap keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Dia depani apa juga masalah, solution maknanya penyelesaian yang dia keluar itu, penerangan yang dia bawa itu bertahap keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Dan di samping itu juga mana keberuntungan, faedah bila dia keluarkan satu-satu penyelesaian masalah, penyelesaian pada tahap diri, keluarga, masyarakat, negara dan pada tahap umat. Penyelesaian itu dia bertahap sejagat, bukan bertahap individu.
Sekarang ni orang boleh keluar masalah, boleh keluarkan jalan penyelesaian masalah. Tapi bila dia keluarkan jalan penyelesaian masalah itu bertahap individu, bertahap tertentu. Masa ini sahaja, masa depan tak boleh pakai dah solution itu. Orang yang dapat hakikat 6153 ini ataupun 51 ataupun 6 ataupun 561 ini, dia berkemampuan mengeluarkan solusi yang baik, solution yang baik, mana penyelesaian, jalan keluar yang baik, makhraj. Wama makhraj yauma idzin ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Apakah jalan keluar pada ketika itu? Dia mampu mengeluarkan jalan keluar yang bertahap sejagat. Di samping individu, keluarga, masyarakat, negara juga bertahap sejagat. Contoh, keadaan iman ini kalau orang dapat hakikatnya, dia akan dapat buahnya aman tetap. Kenyataan tasawuf ini orang dapat hakikatnya, dia akan dapat gembira bahagia. Kenyataan pekah ini dia akan dapat selamat sejahtera. Maka aman tetap tauhid iman, gembira bahagia ini ahsan tasawuf, ya. Selamat sejahtera ini Islam pekah. Orang yang dapat aman tetap, gembira bahagia, selamat sejahtera, ini harga nilai mutu, ini nilai ini. Ini penghargaan ini benda yang berharga. Dan harga ini dia bertahap sejagat. Sebab kalau aman tetap, engkau tanyalah orang kafir pun, engkau nak tak aman tetap? Dia nak. Engkau tanyalah orang kafir, orang mukmin, orang siapa juga. Orang bangsa Cina, orang bangsa Hindu, orang bangsa Melayu, orang bangsa apa juga bangsa, tak kira sama dalam negeri atau luar negara, tak kira. Engkau tanya, engkau nak tak aman tetap? Ini yang kita kata pemikirannya bertahap sejagat. Aman tetap pada tauhid. Tasawuf dia akan membuahkan gembira bahagia. Engkau tanya, nak tak gembira bahagia? Tentu nak. Dan pekah Islam dia membuahkan selamat sejahtera. Betul, orang Islam ini sejahtera, dua kaki, dua tangannya, mulut, lidah, mata, telinganya, orang berada kelilingnya, selamat sejahtera, tak ada kacau. Itu Islam. Itu pembawa dia, gegaran dia. Di situ kita kata, maknanya penerangan ini dia bertahap sejagat. Sebab tu 30 tahun kita duduk di London, penerangan kita di sini, Masya Allah, banyak orang masuk Islam. Sebab penerangan kita, bila dia tanya, engkau belajar apa? Kita belajar ini, bagaimana engkau nak mengurus pikiran engkau, ini tauhid. Bagaimana engkau nak mengurus perasaan engkau, ini tasawuf. Bagaimana engkau nak mengurus perkataan, perbuatan, ini anggota tujuh engkau, ini tasawuf. Jadi kita mengajar ilmu pengurusan, management skill. Dia dengar itu, yes, I want to learn. Cukup seminggu, 2 minggu, Syekh, I want to become Muslim. Are you sure? Yes. Kenapa? Sebab dia nampak. Kalau kita nak approach dia orang barat, kita kata, kita mengajar Islam, dia larilah. Sebab media ini sudah takutkan umat. Engkau nak pakai kalimat tu, engkau ni jahil, kau tak nampak tu. Itu kebijakan ulama. Kalau dia masuk satu tempat, dia tengok apa huruf, apa kalimat, apa ayat dia nak pakai. Tengok apa penyakitnya. Takkan orang sakit perut, kau bagi sakit kepala pula. Tengok ubatnya. Contoh. Jadi kita kembali balik tadi, maknanya kemampuan dia mengeluarkan jalan keluar penyelesaian hidup pada tahap sejagat di samping individu, sebab pikir rasa buatnya, yakni pikir tauhidnya, rasa tasawufnya, buat pekahnya itu bertahap, mencetuskan harga nilai mutu bertahap individu, keluarga, masyarakat, negara dan sejagat. Kenapa? Sebab kita terangkan tadi, tauhidnya sudah menggegarkan aman tetap. Tasawufnya sudah mengeluarkan gembira bahagia, as-sa'adah, melepaskan syakawah. Dan pemikiran pekahnya mengeluarkan selamat sejahtera. Dia sampai pada lubuk itu. Sampai lubuk itu sebab itu penerangan ini, kalau kita terang orang-orang mengaji pondok, dia pun terkenal.
Kemudian Tuan Syekh ambil mana? Ambil di pondok lah. Cuma tinggal lagi Tuan Syekh bila dah mengaji pondok, duduk di sana 30 tahun. Nak pakai apa kita baca ilmu kitab, kita pergi sana, orang lari. Jadi terpaksa Tuan Syekh dihimpit dengan orang kiri kanan ini. Semua fikir saja. Akal semata-mata, nakal tak ada. Dah kena jeruk di situ. Kalau kita tak keluarkan ijtihad kita yang mufakat dengan kita sekali bungkus. Itu rahmat dia juga. Tapi alhamdulillah berkat guru-guru kita itu, rabitah kita. Salawat amal-amal yang kita baca, tanya, kita munajat, ambil pengajaran dengan apa juga kita depan itu terbuka kaedah-kaedah, susun huruf kalimat ayat yang bersesuaian, tak lari daripada tapak asal yang kita belajar di pondok. Cuma penerangannya itu mudah, ringkas, terang, orang boleh buat selalu. Kaedah 5613 ataupun 6153. Mana? Ambil daripada hadis Jibril tadi. Itu yang keduanya itu dia berkemampuan mengeluarkan penyelesaian hidup bertahap sejagat. Yang ketiga, kata soalan yang kedua itu tanyanya, alamat yang kedua itu Rasulullah kata, kamu akan lihat manusia akan buat bangunan tinggi-tinggi. Mana ini mengisyaratkan manusia akan menumpu pada kemewahan hidup mata benda. Di situ kita ambil isyarat, maknanya orang tengok dunia, dia nampak dunia, tak nampak akhirat. Tengok makhluk, nampak makhluk, tak nampak khalik. Ini 3 konklusi yang kita ambil daripada hadis Jibril. Soalan yang keempat, khabarkan kepada aku tentang alamat kiamat itu. 3, mana? Diri yang memandang kepada pemberi diri, diri yang mampu mengeluarkan penyelesaian hidup pada tahap sejagat, diri yang tengok dunia, nampak akhirat, rindu, diri yang tengok makhluk, teringat Khalik, dan sebelum teringat Khalik, dia ingat khaira khalqillah, sebaik-baik kejadian Allah, yakni Muhammad Rasulullah. Dan dia boleh sampai kepada Muhammad Rasulullah itu kerana dia ada pertalian hubung rabitah dengan gurunya. Guru sampailah kepada Rasulullah. Itu rabitah dengan guru, jangan putus. Itu adab kita, ini tradisi kita. 1%, jangan lepas. 1% itu supaya engkau tenggelam 99% dengan Rasulullah. Tapi kau nak nafi langsung tak boleh. Memang kenyataan mursyid, guru mursyid yang ada itu, kalau engkau lagi tenggelam dengan dia, engkau akan berjumpa dengan Rasulullah. Bukanlah jumpa, begitu mana engkau akan mengharungi apa dia bawa. Engkau akan ikut syariat, tarikat, hakikat yang sampai kepada makrifat. Mana tak terlepas 6153 ataupun 5613 itu tak keluar daripada hadis itu Jibril. Mana gerakan engkau itu gerak kemalakatan. Sebab ini pelukkan Jibril. Inilah. Jadi 3 ini, diri yang memandang kepada pemberi diri, diri yang mampu mengeluarkan penyelesaian hidup bertahap sejagat, yang padanya itu ada keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan, bukan terlampau kiri, bukan terlampau kanan, mana ekstremisme. Ghulu. Sekarang manusia mudah ghulu, mudah sangat dia terlampau ke kanan, terlampau ke kiri. Orang yang dapat mizan ataupun keseimbangan, sukatan, miqyas yang baik daripada mengharungi pada tahap darah daging 6153 ataupun 5613 ini, dia akan dapat keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Dia akan dapat. Itu memang dalam tradisi pengajian silsilah ini dia dapat itu. Sebab itu dia panggil ahlu sunnah wal jamaah. Yakni orang yang ada pada fikir rasa buatnya itu keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Bukan terlampau kiri macam Qadariyah Mu'tazilah, bukan terlampau kanan macam Jabariyah, bahkan pertengahan itu ahlus sunnah wal jamaah. Gabungan di antara malam dan siang. Bukan malam sahaja itu laksana Jabariyah, tenggelam karam tak tahu di mana. Bukan siang saja terlampau bekerja macam Qadariyah Mu'tazilah. Bahkan gabungan di antara malam dan siang, timbulnya ahlus sunnah wal jamaah
laksana orang mengharungi kehidupan waktu malam. Dia sihat, dia tidur sungguh nyenyak, dia bangun pagi, dia boleh buat kerja. Maka boleh dia buat kerja pada siang itu dengan sebab dia ghaib ghuyub pada waktu malam, hilang tempat, hilang masa. Ini gabungan yang dekat. Jadi 3 tadi itu dilihat pada sudut diri yang memandang kepada pemberi diri, mana hilang keakuan. Sekarang banyak manusia tapak gerakannya keakuan diri, itu Fir'auniyah, Ananiyah. Orang yang betul-betul menjalani suluk tak ada keakuan. Macam mana Rasulullah sendiri waktu malaikat peluk Rasulullah, waktu dipeluk itu mula-mula turun wahyu itu, apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, tidaklah aku tahu macam mana perjalanan yang menafi. Tak ada. Itu ma ana biqari, tidaklah aku tahu membaca. Itu tawaddu'an, tazallulan, takhaddu'an, tasliman. Itu 4 sifat kehambaan: rendah, hina, sembah serah, diam, nyata, kecil. 7. Kalau dibahaslah 4 itu cukup pada peringkat awal. Jadi bila dia peluk, Rasulullah kata, tidaklah aku tahu membaca. Mana tidak ada pengakuan. Dipeluk lagi sampailah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Ini isyarat rukun iman yang 6. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ini isyarat daripada rukun ihsan, yakni tasawuf tadi. Yang 1 tadi. Iqra wa rabbukal akram. Ini isyarat daripada rukun Islam yang 5. Jadi 615. Ya. Untuk alladzi 'allama bil qalam, dia mengajar manusia bil qalam. Ini isyarat daripada ilmu alamat isyarat. Orang yang sudah mampu membaca alamat dan isyarat. Maka yang kelima, 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadilah dia tahu. Jadilah Allah mengajar dia apa yang dia tidak tahu. Jadi 5 dasar. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini qiraatul bahath wal iman, tauhid. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ini qiraatul usul wal irfan. Usul al-irfan wal irfan. Yani orang yang dengan baca itu dia berhubung dan dia jadi arif, mahir tasawuf. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Ini qiraatul hamdi wa syukri. Ini orang yang sampai kepada maqam itu, dia sentiasa menzahirkan tekahnya. Ya, alladzi 'allama bil qalam. Ini qiraatu alamat wa isyarat. Kemampuan baca alamat dan isyarat. Maka akhirnya 'allamal insan ma lam ya'lam. Ini qiraatu wahyi wal id'an. Bacaan wahyu Allah. Ya, dia sampai kepada wahyu. Maka lengkaplah. Ya, jadi mana perbahasan kita fikir, ini bahagian perbahasan tauhid 6 ini kalau secara detail ini dia 50 dan 18. Ya, 50 di bawah la ilaha illallah yang kita bahas secara tafsili, 18 di bawah Muhammad Rasulullah secara terperinci. Kalau kita bahas ini di situ soalan bagaimana kita nak hadir ini terjawab. Tak tahu lagi dah. Kita tak tahu nak kata tak boleh hadir pula, dia terbalik. Dia jadi sebab bila akal sudah bertemu dengan nakal, terang, jelas dan nyata. Bila terang, jelas dan nyata, berlakulah bersih tidak bercampur. Bila berlaku bersih tidak bercampur, berlakulah kesatuan dan keselarasan. Ini pula terang, jelas, nyata. Ini bahagian ilmu, bahagian niat. Bersih tidak bercampur, ini bahagian ikhlas. Kesatuan dan keselarasan, ini bahagian sidq. Ini 3, niat, ikhlas, sidq. Kalau satu orang berbuat sesuatu yang dia buat tidak ada niat, tidak jadi ibadat, jadi adat. Sebab itu pertama niat.
Kalau ada niat tapi kalau tidak ada ikhlas jadi riya. Sebab tu kena ada ikhlas. Kalau ada ikhlas tidak ada sidqun jadi kadhib nifaq. Lantaran itu kena ada sidq juga. Jadi perbahasan pemikiran ilmiah mesti gabungkan niat, ikhlas, sidq. Itu bahasa Arab. Bahasa kita yang mudah, terang jelas nyata, niat. Bersih tidak bercampur, ikhlas. Kesatuan dan keselarasannya ini luar dalam bersamaan. Tidak sini cakap, dalam ingat sana. Saya tak maulah. Cakap boleh. Cakap semua orang boleh cakap, tapi belum tentu engkau jadi. Itu nak bertapa. Jadi kita belajar ini, dia akan masuk lubuk tapa. Dia tahu bertapa. Dengan manusia pun dia boleh bertapa. Di waktu dia bercakap pun dia boleh. Sebab pasakan, tarikan, muwahidun mustaghrikun fil wahidi samadi an ghairihi, itu tarikan jazbah. Melalui ilmu yang dia baca, faham, ingat, itu ada jazbatul uluhiyah, jazbatul haq, ada tarikan al-haq. Ini maknanya beza kalau orang ada ilmu yang ada kaitan dengan guru, dia ada jazbah. Penerangannya semua akan membina jazbah, tarikan, gravity yang bahasa malakut. Kalau tidak, gravity dunia, sini pun ada gravity juga. Sebab kalau kita pergi Kuala Lumpur, kalau masuk room anti-gravity itu, cuba langkah tengok apa jadi. Nak terlantang. Mana kita di sini ada gravity. Kalau ini ada gravity, bagaimana gravity yang masa ma'nawiyah? Jadi ini semua ada gravity. Dia ada kekuatan. Jadi ilmu yang kita baca faham ini, dia sentiasa berputar, tak keluar daripada 6, 1, 5, 3. Ini saja. Datang sini kita ajar itu saja. Kita tak keluar pada itu. Sampai orang yang berjumpa dan kita akan dapat. Sampai dia pula boleh cerita. Dia pula boleh cerita 6153 ataupun 5613. Itu cuma dahulu kemudian tartib saja. Ya, dah hadis Jibril tu dia tanya tentang rukun Islam dulu. Maka 5 lah. Lepas tu khabarkan pada aku tentang iman. 6 lah. Khabarkan pada aku tentang ihsan. 1 lah. Khabarkan pada aku alamat 3. Kalau ikut hadis tertib 5, 6, 1, 3. Ya. Kalau dalam beramal pula, awaluddin ma'rifatullah, pertama-tama kenal Tuhan dulu, tauhid pula, 6 lah. Jadi kena tengoklah, benda tu sama saja, benda itu dulu kemudian dulu, ini perbahasan. Tapi kalau dah jadi, kalau engkau belajar nak kenal harimau, dalam kitab mengatakan, okey, bab pertama nak kenal ekor harimau. Bab kedua nak kenal kepala harimau. Tapi bila kau jumpa harimau, takkan ekor dulu. Takkan, harimau tengok ekor dulu. Ini praktikal dengan teori lain. Teori mungkin begitu. Bila masuk praktikal, kena tengok. Jadi kita boleh belakang. Kalau orang cakap 5 dulu, okay? 5 tak lari, dia kena masuk dalam. Kalau engkau 5 luaran menafikan dalam, engkau jadi munafik. Jadi ataupun tak mesra. Mana karan tak sampai dalam, lampu tak ada dalam, kosong repung. Sini buat ibadat, sana kosong. Tak maulah itu, kena ada murabbi. Murabbi ni orang yang didik bentuk corak bendung hala tuju sehingga engkau tenggelam karam. Itu saja. Jadi ringkasnya kita sudah bahas sedikit cara ringkas berkenaan dengan hadithul Jibril, supaya kita faham mana pergerakan kita ini pergerakan ulama pahlawan yang menegakkan kebenaran, kecemerlangan dan kebebasan, sehingga tercetusnya sihat wal afiyah, sehingga dapat kita tempuh rempuh cabaran hidup, susah senang, sakit sehat, suka duka, puji puji sokong bangkang. Tetap kita akan sampai kepada bersatu teguh pikiran tauhid, bersatu teguh perasaan tasawuf, bersatu teguh perkataan dan perbuatan fiqh. Sebab 6 ini, tauhid ini ilmu pengenalan. Ini kenal kekasih. Ini nak bahas kenapa Muhammad Habibullah. Sebab ilmunya memang tentang kekasih. 6 tauhid ini kenal kekasih. 1 ini bahagian tumpuan ingat hadis, ini ingat kekasih.
5 ini bagian luahan kekasih. Dan memang orang bercinta berkasih pertama kenal dulu. Sudah kenal dia ingat pula. Sudah ingat, mulalah nak luah lah itu. Dengan perkataannya, perbuatannya, pemberiannya, penahanannya, pemergian. Jadi luahan kekasih 5. Perkataan, perbuatan, pemberian, penahanan, pemergian, dan korban. Ini isyarat rukun Islam. Perkataan itu kalau khasnya syahadah. Amnya apa juga berkata-kata. Tapi kalau engkau sudah tenggelam karam dengan kalimah syahadah, kata-kata engkau katalah macam mana pun takkan keluar pada daerah syahadah. Sebab engkau sudah tenggelam di situ. Yang jadi susah engkau belum tenggelam. Kenapa tak tenggelam? Kerana engkau tak duduk lama di situ. Setelah dapat ilmu, engkau hanyut sana, hanyut sini. Itu kebiasaan itu, biasa selesa rasa. Ya, selesa dengan kebiasaan hanyut. Pikiran kita ni, waktu Tuan Syekh bercakap ini, kita mudah melayang. Mudah itu. Itu kebiasaan. Bila kita berdepan dengan guru, nanti kebiasaan itu dia akan hilang. Dia akan kurang. Mana gap dia, mana jarak hilang hanyut kita itu, dia akan singkat sampai until you close the gap. There's no gap anymore. When there is no gap, yes, you know it. Okay, anything you see, dia memang ada gelombang dia dah. Sebab Allah jadikan alam ini bukan supaya kita jauh dengan dia, supaya dekat. Tapi kenapa jauh? Mana jauh adalah itu pahaman salah, tafsiran tak betul ataupun lalai. Kena carilah membimbing. Guru itu pun dia bimbing kita, dah kita boleh bismillah jalan. Dia bukan nak pegang kita, dia nak bimbing kita. Dah boleh terbang, bismillah, pergilah. Itu saja. Tapi kalau itu pun kita tak nak, itu kita sudah pecah daripada tradisi lah. Tradisi didik bentuk corak bendung hala tuju yang mempunyai guru silsilah. Itu agak janggal dan pelik daripada tradisi para sahabat dan para nabi. Kalau nak buat juga, itu terpulang kau lah. Tapi tradisi kita di sini, kita pegang guru. Kita ada rabitah. Pegang guru dengan makna pegang apa yang kita baca, faham, ingat, yang tidak lari daripada jumhur. Bukan perang guru tu buta tuli pegang yang macam kau tafsir itu. Itu apa kau nak bawa? Kau nak bawa umat ke mana? Kita nak bawa umat celak. Kita nak bawa diri kita sedar. Menangis jadi hamba. Jadi amdul faqr. Macam tulang belakang kau itu, orang cakap, tu Arab cakap tulang belakang namanya amdul faqr. Amdul faqr maknanya tulang pakaian. Engkau itu tulang pakaian. Nama itu tulang pakaian. Engkau nak keluar pada situ? Tak boleh lah. Jadi perbahasan kita ini memang perbahasan istighna iftiqar. Itu perbahasan la ilaha illallah. Itu nanti masa yang lain kita bahaslah. Ini cara ringkas, cara rambang pengenalan perjalanan pergerakan ulama pahlawan yang menegakkan kebenaran dengan makna tauhid. 6 tadi. Ya, dan yang menghasilkan kecemerlangan dengan makna tasawuf. Yang 1 tadi. Dan sehingga kita sampai kepada kebebasan dengan makna pekah. 5 tadi. Bila ada 6, 1, 5 ini, maka kita akan dapat 3 tadi. Diri yang memandang kepada pemberi diri. Diri yang mampu mengeluarkan jalan penyelesaian hidup bertahap sejagat, seimbang, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Ya. Dan diri yang tengok dunia, rindu akhirat. Tengok makhluk, teringat Rasulullah khairu khalqillah, sehingga membawa kepada ingat kepada Allah dan ingat kepada segala ulama-ulama, anbiya, aulia, siddiqin, syuhada wassalihin. Bersekali, jangan pisah-pisah. Engkau pergilah mana pun mesti nampak begitu. Jangan jadi kita masuk tarekat jadi engkau aku lebih. Ini jadi kacau pula lah. Ini jadi group thing, group mentality, kita tak mahu. Ya, kalau mereka nak bawa ke situ, itu terpulang dia lah. Kita tak ada sini. Sini engkau belajar, lagi engkau datang, mata engkau dia akan titik
titik-titik segala hijab lagi cerah, nampak semua jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pada tahap jam'iyah, bukan farqiyah. Pemikiran yang membawa kepada satu padu, pemikiran yang membawa kepada kesatuan umat, bukan pecah belah. Nah, ini dia dakwah kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, cakapnya semuanya berkenaan dengan syirik, bid'ah, dal, kufur. Ini apa? Itu tak terkenal Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan dia dakwah. Asalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dia pergi mana pun orang panggil dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dia pergi mana pun aman tetap, gembira bahagia, selamat sejahtera. Sebab itu orang panggil dia. Kita perlu dakwah. Tapi engkau dah dakwah Ahlus Sunnah. Tapi di mana saja engkau pergi mengkufurkan orang itu, mensyirikkan itu, mengkurafatkan itu. Ini apa ini? Ini pecah belah ini. Tak ada itu. Nampak? Itu nak kena jelas. Jadi kembali balik pada tadi, 3 tadi, diri yang memandang kepada pencipta, diri yang mampu mengeluarkan penyelesaian hidup pada tahap sejagat, dan diri yang pandang dunia, nampak akhirat, rindu kasih, diri yang nampak makhluk, teringat khairul khalqillah, sehingga tidak nafi segala anbiya, auliya, siddiqin, syuhada, wasalihin. Dan sebaliknya, kalau dia tidak ada 615, ya, kalau dia tidak ada 6153 ini, kalau dia tidak ada 615, dia tidak ada 561 ini, maka 3 ini akan bertukar. Diri yang memandang pada diri. Jadi diri keakuan. Itu dia ananiyah, Fir'aun. Walaupun ilmunya banyak, semua tentang aku. Orang lain buat sikit, mula dia tak puas hatilah. Walaupun ilmu dia banyak. Sebab apa? Tak ikut dia. Ini jadi kita bercempera lah. Ini yang masyarakat dia rosak. Dia ada ilmu, tapi tak kena dengan dia sikit. Sebab orang itu naik tak melalui dia. Apa kita mengaji? Engkau boleh naik, alhamdulillah, walaupun kita tahu dia tahu itu kita yang ajar dia. Tapi dia sikit tak sebut nama, alhamdulillah bagus. Tolak aku keluar. Engkau naik, pergi. Tapi jangan mengaku. Engkau pun yang mengaku dah. Engkau tak mau bangsa pada guru engkau ni yang bangsa pada diri engkau pula. Tapi kalau kau nak bangsakan pada diri engkau, itu membawa pada mudarat diri engkau, mudarat orang keliling. Jadi kita kena selamatkanlah sekadar yang kita boleh. Tak boleh itu la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama, diri sebalik daripada yang awal tadi, diri yang memandang pada diri. Jadi ananiyah. Kemudian diri yang mengeluarkan penyelesaian hidup pada tahap individu. Dan ada udang sebalik mi, ada udang sebalik batu. Kalau dia buat satu, semua ada dia punya cerita. Dia keluar masalah juga, tapi ada dia nak cakap sana, cakap sini. Tahu, macam itu kita tengok orang politik pandai. Dia cakap ayat, slogannya sedap penyelesaian itu. Tapi setelah 5 tahun merentah, buk pun tak ada. Macam itu. Dia pandai. Mana solution mengeluarkan masalah itu dia tak ada isi. Itu banyak. Itu dia akan jadi begitu. Dan yang ketiga tadi, dia tengok dunia, nampak dunia jadi gila dunia. Dia tengok makhluk, gagal untuk menyaksikan khaira khalqillah, gagal untuk menyaksikan anbiya, auliya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Tak boleh. Sebab dia tak ada nur itu. Dia tidak ada rahmat yang masa wasfiyah, rahmat yang masa khalqiyah. Rahmat ada 2. Satu rahmat wasfiyah, ini rahmat yang masa ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan yang kesempurnaan itu rahmat. Ya, ini bawah la ilaha illallah. Dan rahmat yang kedua khalqiyah, ini rahmat Muhammad Rasulullah, rahmat anbiya, auliya, siddiqin, syuhada, wassalihin, khasnya pada zaman ini guru kita. Jangan lepas. Itu rahmat khalqiyah. Tak salah. Kita minta tolong dengan makhluk, tak salah. Kalau salah, salah habislah pada Nabi umat Nabi Adam pergi, ya Adam, tolong. Syiriklah. Betul pergi umat, sampailah Rasulullah, bagiku, aku tolong. Boleh.
Ini kacau ini. Pahaman-pahaman yang menyelewengkan, yang mengelirukan. Ya. Nah, itu kena jaga. Ini rahmat ada dua. Satu rahmat wasfiyah, satu rahmat khalqiyah. Ya, rahmat makhluk ini asalnya 100 rahmat, maka Allah ambil satu rahmat dijadikan makhluk. Dengan rahmat yang satu itulah ya yang kita nak kenal pasti supaya dapat kita membantu antara satu dengan yang lain. Maka makhluk yang pertama tadi itu tentulah khairul khalqillah. Tapi nak sampai di situ ada wasilahnya. Kalau Rasulullah ada kembali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seterusnya Umar, Uthman, Ali, sampailah pertalian guru. Ya, mudah-mudahan dengan sampai kita pertalian guru, Robitah itu di situ kita berhenti, titik noktah. Mudah-mudahan dengan penerangan ini manfaat, ya, manfaatnya tetap menjadi kasih sayang kita membina setiap saat dan ketika, sehingga sampai kita kepada muwahhidun mustaghriqun fil wahdi samadi an ghairihi, amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayya wa li jami'il muslimin bi jahi sayyidil anbiya wal mursalin wa awliya'illahi salihin, amin amin. Nafa'ana Allah bi wa iyyakum kama nafa'a bi asli annahu jawadun karim, wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sababan li fawzi bi jannatin na'im. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.